أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan banyak nikmat, rezeki kemudian dan sebagainya. Tidak muslimin dan muslimat, ini adalah fakta dan realiti serta kebenaran yang kita tidak boleh menafikan sama sekali. Bahkan mustahil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk menafikannya. Yang pertama, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita sekarang ini dengan nikmat Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat iman. Juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, Allah masih lagi menganugerahkan kepada kita dengan nikmat nyawa. Dengan nyawa lah kita guna sekarang ini untuk terus hidup di atas muka Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang utama, iaitu untuk beribadah. Sama ada ibadah yang kita lakukan itu kita sebut sebagai ibadah umum ataupun kita sebut ia juga sebagai ibadah khusus, yang mana kita sedia maklum dan kita buat setiap hari. Bermula seawal bangun tidur pagi sampai nak tidur malam ni, semuanya adalah ibadah di sisi Allah. Dan tugas kita ataupun kewajipan kita ialah sentiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima, insya-Allah. Amin. Afdalul makani masajidullah. Sebab tempat ialah masjid Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia pada masjid surau. Dengannya, kerana saya suka istilahkan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah bagaimana? Mailah semayang 1-5 waktu, istiqamah. Yang kedua, duduklah majlis ilmu. Walaupun sah. Ada yang pun duduk sah. Wa hablu minan nas, dan menjaga hubungan dengan manusia. Bagaimana? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di kalangan kamu. Jumpa bagi salam. Cara jumpa pun boleh salam, tak salah. Call. Assalamualaikum, jangan salah. Dia nak buat apa, WhatsApp call ke, video call ke, call biasa ke, Google Meet ke, Zoom ke. Amalan dah sunnah Nabi ni yang tinggal. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi yang bermaksud, apabila bertemunya dua saudara yang Muslim, bila mana mereka bertemu, mereka berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Ini dosa kecil selagi mana mereka belum beredar. Dan yang ketiga, kita hidup jiran ni, maklum, kena ada sifat sentiasa ambil berat. Ambil berat lain, jaga terfikir lain. Jaga terfikir ni selalunya benda tak perlu, tak sesuai. Man la yahtamu bi umuril muslimin falaysa minna. Saya kalau baca Al-Quran atau hadis, selalunya saya terjemah perkataan demi perkataan. Man, barang siapa umum lagi. La, tidak, yahtamu, tak ambil berat. Bahasa tinggi orang kata prihatin. Dulu Malaysia prihatin. La, Malaysia Madani. Lepas ni MB, Malaysia boleh. Memang Malaysia boleh. Sabar-sabar boleh. Tak tahu apa ni sebagainya. Bi umur, dengan urusan-urusan al-muslimin, orang-orang lelaki. Dia tak sebut maklum jangan duk perasan. Maklum perempuan muslimat. Muslimin. Tapi pasal apa lah khatib Jumaat sebut? Sedangkan muslimat tak pi pun dengar khutbah Jumaat. Dengar di rumah tu memang tak kata lah. Dia fungsi speaker ni nak pergi dengar. Dengar pun tak main tambah lah, tak dengar bang. Malam ni panas tak apa yang koyak. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Siapa ada pergi baca muslimat? Padahal muslimat ada pun. Tidak. Itu kita kena mengaji bahasa Arab.
kata cinta Nabi. Syarat tak minat. Haram, tak boleh situ, tak boleh. Itu setakat selawat tak jadi. Bukan selawat saja menandakan kita semata-mata cinta Nabi. Apa saja yang menandakan cinta Nabi. Walaupun di situ guna al-muslimin, termasuk juga lah untuk perempuan. Ada untuk lelaki, terpakai untuk perempuan. Ada untuk perempuan, terpakai untuk lelaki juga. Ada khas untuk lelaki, ada khas untuk perempuan. Falaisa, maka dia bukanlah minna dari golongan kami. Hidup kena ambil berat. Ambil berat. Ambil berat yang sesuai dan perlu saja. Alhamdulillah. Tanya ada Syabas. Hindustan sebut Syabas Beta. Tadi saya jumpa abang Pakistan tu mana? Saya beli dah bang. Saya boleh Pakistan ni. Bahasa Hindustan. Word by word. Kalau kata ayat saya tak boleh dia. Kalau cakap sikit boleh faham. Syabas Beta maksudnya tahniah lah. Syabas Beta tahniah anak lelaki. Syabas Beti tu binti tu. Tahniah anak perempuan. Bukan nak buat kita tanya dia tak. Maksud. Kerana berjaya menganjurkan slot tazkirah. Setengah majlis surah tak buat tu Bagi saya itu satu kerugian. Saya kata kerugian besar Allah pula. Sebab apa? Bila main bulan Ramadan, bicaralah bab Ramadan. Nak cerita bab Ramadan bila bang? Bila gagah kalau baca kitab hari biasa tu cerita bab Ramadan lah, khususnya puasa. Tu kalau tajuk tu tak kena dengan puasa, tak cerita juga. Bagi saya satu kerugian. Maklum. Kira, tapi saya tak amal lah sebut kata kerugian besar. Saya marah pula kata ustaz memandai-mandai. Tak. Mana-mana kebanyakan majlis surah buat. Macam saya, Masjid Ibadur Rahman, masjid hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah tu. Nama baru, Masjid Mata Mayan tu. 20 minit dari sini. Buat lepas isyak, paling lama setengah jam. Lepas tu debu mazhab 20. Ada setengah masjid, dia perangkat buat 4. Tu pun haram, lari balik. Masalah. Ada yang perangkat lepas-lepas, lari balik lah ni. Bagus. Dia lari buat apa? Ada yang buat lepas witir, tak apa. Macam Masjid Al-Barakah Tiga Batu. Tu Iman kawan saya. Mereka tak buat belah malam. Malam mereka buat mazhab 20. Tu pun mazhab 8 banyak. Tapi kuliah subuh Ramadan hari-hari. InsyaAllah. Saya ingin menyentuh 10 minit kan cakap. Tadi ada abang kata Ustaz tazkirah yang lama-lama. Saya pun tak lama saya boleh awal. Ada nasi Arab abang nampak tu. Duk berkunjung sekarang macam masa Ramadan. Ada beberapa golongan yang dianggap rugi apabila masuknya bulan Ramadan, apabila datangnya bulan Ramadan secara ringkas. Banyak ni saya sebut ni. Yang pertama saya sebut yang mana ni? Mereka yang tidak beribadah pada malamnya. Malamnya malam apa? Malam Ramadan lah. Dengan solat tarawih. Maksudnya dia puasa-puasa. Tu pun kalau ada puasa lah. Kalau tak puasa haram lah. Tak mayang 2 kali haram. Saya ni mulut tak ada insurans. Tu saya tak suka orang buat recording. Maksudnya macam ni. Ada orang, kita sangka baiklah. Dia puasa. Tapi dia diuji oleh Allah. Dia tak mampu nak semayang solat sunat tarawih. Tuan-tuan, solat sunat tarawih ni kalau di Malaysia ni dah banyak mazhab 8 pada mazhab 20. Saya ni mazhab 8 lah. Tuan-tuan tak tahu mazhab apa? Saya terang lah. Mazhab 8 pun betul, Haji. Mazhab 20 pun betul. Ada satu mazhab lagi betul. Mazhab tak semayang langsung. Memang betul. Memang betul-betul dia tak semayang. Dia lah tak betul. Dia duduk kena, duduk pergi mana ni? Pergi semayang lah. Boleh duduk tanya, dah masuk isyak, pergi main isyak lah, nak semayang lah. Macam Sa'ibik cakap tadi, tu bagi kau. Kadang-kadang maklum, paklum, duk confuse. Oh, kena qadha. Yalah, qadha sambil kita buat benda sunat. Tapi ibu saya tak tahu pasal apa perempuan nak tinggal qadha. Kan? Bayanglah. Orang nak pergi masjid, main sunat tarawih 20. Dia tahu buat apa 20. Dia tanya pula lagi mazhab 8, pergi mana ni? Pergi masjid buat apa 8? Tak pergi masjid ke? Aku memang tak pergi masjid buat. Aku mazhab kosong. Mazhab apa? Mazhab tak semayang. Rugi tuan-tuan. Basah kasak bagi kau ajak. Betul. Pasti pos bagi kau ajak. Tuan-tuan, Ramadan adalah tetap makhluk Allah lah. Makhluk Allah merangkap tetamu Allah yang Allah hanya bagi secara tahunan. Bila kata tetamu, kita kena raih sungguh-sungguh. Kalau di rumah orang main, sakan segala mak nenek dah.
Tom Yam, Hailam, Lakno, macam-macam. Segala mak nenek dah ni. Ayak, teh kopi kopi O, macam-macam. Dia boleh layan. Tapi kalau tetamu Allah lebih mulia daripada makan minum bernama Ramadan, termasuk tarawih mai, dia tak boleh nak mengantuk orang bagi kuajar. Walaupun sunat. Sayalah. Betul tuan-tuan. Tak lagi mai setahun sekali. Tarawih tak boleh buat waktu lain. Kalau buat dia bid'ah. Witir, witir. Kita tak hidup witir dah. Witir boleh buat hari-hari. Nak buat lepas apa? Nak buat apa isyak kan subuh-subuh ikut dah. Tuan-tuan, ada juga golongan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kita duduk setengah main tarawih, dia duduk main mercun. Celah mana ada duduk tu? Nampak? Luar. Celah mana dia main tarawih? Dia main tarawih cepat-cepat kot Ustaz. Tarawih macam di Indonesia. Ada duduk viral kat bawah ni. Kat Bangladesh kau kat mana? Mayang baca cepat lah. Nak pergi mana? Pergi mana? Tok Mak Ninah tu rukun tu nama saya tahu. Tok Mak Ninah ni maksudnya bertenang. Bertenang seketika bersama KitKat. Berehat lah tu. Tarawih maksudnya berehat-rehat. Tu bukan berehat-rehat, tu meletih. Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Dah baca apa kejadah, saya tak tahu. Tuan-tuan, ada jenengan. Bila kita tanya, pasal apa dia tak sembahyang tarawih? Antara sebab selalunya orang sebut, saya malas. Mana nombor saya? Dia tu sudah sepadan musuh. Ingat tadi dia nak jadi imam, tak apa, witir internet. Dia ni Al-Hafiz. Abang saya Muhammad Hafiz. Saya kalau saya baca tak betul, dia terus sambung. Jadi, bagi saya cukup pelik. Kalau orang boleh berpuasa sampai 12 jam, 13 jam, tapi tak mampu nak sembahyang tarawih, walaupun sendirian berhad. Senang berhad, saya ingat ada pajak yang wajib-wajib lah. Rukun lah. Walau boleh amin, sujud tarawih, tak amin sunnah Nabi. Saya ingat paling cepat 20 minit. Kita baca 2 rakaat 5 minit. Dia tak buat subhanal maliki ma'bud semua dah kata. Kita atas 20 minit. Tu pun malas nak buat. Kena fikir letih dia puasa lagi letih. Tak boleh makan, tak boleh minum. Malas. Ada yang kata, saya sibuk. Ni, Nabi dia Perdana Menteri, dia pendakwah, dia panglima tempur, apa lagi? Dia ketua keluarga, dia tu imam. Macam segala mak nenek boleh buat. Dia. Bagi alasan yang tak logik. Maka orang jenis macam ni, dia tidak mendapat keampunan dosa. Yalah. Mai tarawih pun dia tak mau mai. Tak kira kalau dia tak sembahyang tarawih langsung, memanglah benda sunat. Sunat ni memang kita tahu. Buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Saya tambah lagi bang. Buat dapat pahala, tinggal tak dosa, tetapi merugikan anda. Dah pantun dah. Pantun dah kan kena sama lah kan. Kalau betul tak? Kalau pantun tak apa nak jadi kalau tak sama lah kan. Jadi nak bagi orang ada motivasi galakan sangat, kena buat tu. Rugi. Benda sunat bukan susah. Contoh benda sunat susah, puasa lah. Puasa sunat dengan wajib sepupu lebih kurang lah. Kan? Cuma puasa wajib ni dia dah Ramadan lah. Tinggal qadha lah kan. Ataupun puasa nazar lah. Lebih kurang. Tu pun tak mau semayang maklum oi. Saya rasa duk mim pocong tu dia tu. Bid'ah mim pocong tu betul. Saya tak sebut nama umum lah. Yang kedua, ada golongan yang banyak menghabiskan masa mereka dengan melakukan benda-benda yang kurang berfaedah. Sebagai contoh, tidur. Tuan-tuan, tidur. Ataupun kita kata tidur berlebihan. Ada orang kata, Ustaz, daripada saya berjaga, baik saya tidur. Kalau saya berjaga, bermakna saya tak tidur, kemungkinan saya akan buat dosa. Tongkol hang. Itu dia. Saya tak sebut nama siapa, kira umum lah. Awak malam ni dia jadi panas tau. Selalu main kuda tak macam tu kan. Sebab lalu main kuda orang tak ramai hari ni ramai. Panas tak apa, jangan koyak. Betul tuan-tuan. Bagi alasan tak logik. Hari bekerja sasah, kita kena berjaga dan buat kerja. Saya bawa kata, hang ni curi tulang, gaji buta karet semua dah kan. Letih bos. Kawan saya cerita, di Dubai kot. Saya ada kerja biasa kerja di Dubai. Di Dubai, bila main bulan Ramadan, mereka berhenti. Kerja, gaji jalan. Kita kalau Malaysia buat macam tu, kacau. Mereka tumbuh ibadah. Tak tahu tumbuh ibadah betul ke tak. Kan? Banyak tidur. Tuan-tuan. Itu dalam kata-kata Sayyidina Umar.
kalau kita ni banyak tidur pada siang hari, kemungkinan kita akan terabai, terlalai daripada melakukan kewajipan kita dalam syarikat. Kita ambil contoh ahli politik. Contoh YB. Saya pun YB juga. Apa YB? YB kan yang bekerja, saya yang berkhidmat. Bukan yang berhormat. Kalau YB ni dia ada event dengan apa komuniti dan masyarakat, kata pergi 10. Carut YB ni. Tak mamai lagi. Lena apa? Memang dia lena semua. Tengok-tengok main apa. Awak YB main lambat. Tengok muka orang tu. Elok lah. Yang jaga PA dengan YB pun 5 kali 10. 1 kali 50. Sama. Yang jaga-jaga. Tak boleh. Anda janji kena pegang janji ya. Sambung lagi kata Sayyidina Umar. Dan kalau tidur banyak pada waktu malam, kita akan melalaikan hak Allah. Tu Nabi lepas isyak selalunya Nabi bersegera untuk tidur. Tidur awal sebab nak bangun awal. Bukan tidur awal sebab nak tengok bola sepak. 4 tahun sekali FIFA World Cup. World Cup cukup minat. Kalau tanya pasal Harimau Melaya, Harimau Bintang, saya tak tahu. Tapi kalau bola sepak World Cup cukup saya ambil tahu. Tapi tak pernah lah ingat saya tidur awal, nak bangun awal semata tengok bola. Baik kita menjaga bunga Allah. Ada yang menghabiskan masa dengan menonton TV. Tengok TV. Tengok cerita Hindu setan. Kalau yang perempuan dia minat jenis Korea, jenis Jepun. Apa lagi? Cina, Hong Kong. Saya beli kat word by word. Bukan nak bohong. Saya main try. Word by word tak banyak lah. Sikit lah. Tuan-tuan, habis. Kalau mata mengantuk tu tuan-tuan, tu dia boleh terbeliak. Tengok macam cerita Hindustan yang lelaki tua tu apa nama? Mata dia macam dia berlaku sedia-sedia jahat. Tuan-tuan, dan yang terakhir. Pengurusi abang dah jangan lama-lama ingat Umar. Yang terakhir, ada golongan yang mensia-siakan solat 5 waktu. Yakni maksudnya dia semayang 5 waktu. Cuma dia tak ambil kesempatan yang ada untuk semayang 5 waktu itu berjemaah. Sedangkan Nabi sebut, salatul jama'ati tafdulu salatul fazi bisab'in wa 20 darajah. Salatul jama'ah. Salat jemaah itu tafdulu lebih baik. Lebih steady. Tagline dia. Min daripada salatil fazi, salat solo. Bisab'in wa 20 darajah, dengan mendapat 27 pahala ataupun ganda. Ada hadis lain sebut 25. Tak apalah. Janji bunyi 20 kat 25 kat 7 kan. Bukannya jauh tahu nak beza 2 je lah. Rugi. Orang ajak pergi masjid, tak apalah hampir lalu saya kopi. Dari sengat ayat tu tak pergi pun. Ya tuan-tuan, ambil lah. Jangan kita duk tunggu lumus. Umum ni tak sebut nama. Tunggu lumus, buat amal ibadat wajib sunat apa sebab semata-mata bulan Ramadan. Kalau buat amal ibadat semata-mata bulan Ramadan, tak pernah buat pun buat. Sikit dulu buat banyak. Tu orang ulama cipta satu istilah. Ulama panggil tu istilah Ramadaniyun. Orang Islam lelaki perempuan yang menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Bila mana habisnya bulan Ramadan, berlalunya bulan Ramadan, apa yang amalan sunat khususnya benda wajib tak dapat tidak. Amalan sunat yang dia gelut, dia kalut duk buat pada bulan Ramadan tu, bila berlalunya bulan Ramadan, dia pun goodbye, tak ada. Sepatutnya dia kena istiqamah. Ahabul a'mali adwamuha in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan secara berusaha walaupun sikit. Tuan-tuan. Pergi orang tak ambil kesempatan pergi masjid tu surau sama para jemaah. Saya suka kongsi sikit tuan-tuan. Tu, Madat. Madat tu sekitar Muntadha Dakwah Center. Tengok ni tu kot. Ustaz Yaakob Isra, sahabat saya lah. Taklah rapat tu kenal. Macam mana tuan-tuan masjid dia tu masjid Khairul Jami' lah, masjid tempat jemaat. Boleh orang ramai. Salah satu sebab dia menyediakan prasarana nama playground. Ni kita apa playground? Padang permainan atau padang tempat main yang bertutup kaca, ada ikon. Dia buka sebelum dan selepas semayang. Kalau duduk tengah semayang lagi, Allah Akbar, taubat lahum. Tu imam kata haram aku baca punya khusyuk bising lah budak. Taubat lah dia tersangkut. Hey,
Tu dia tutup. Anak saya cukup nak jom. Bawa jom kita pergi Madat. Nampak kau nak main lah. Kat rumah, kat taman pun ada playground. Oh, dia kata tak sama. Aircon ada, rumah ada aircon. Dia seronok. Ramai. Yang kedua, macam mana Ustaz Yaakob Isra nak ajak budak-budak ni? Katanya betul. Waktu subuh budak-budak pergi semayang kan? Tidak? Saya duduk pergi banyak di SK Bandar Guna, mabuk duduk selisih lah kata duduk keluar banyak. Mana-mana budak yang pergi semayang subuh berjemaah, tak kala ada masbuk muafiq ke, makmum masbuk ke muafiq, saya tak tahu lah, jenis kata semayang, dapat RM5. Kalau kita mengaji Introduction to Psychology, memang kita dah ada satu istilah, kena bagi ganjaran. Orang panggil apa? Reward. Arab panggil apa tak tahu. Ganjaran. Buat baik, dapat. Semayang RM5. Bayangkan kalau setiap hari 100 orang. Kali 5, 500. Kali 9 apa? 15,000. Habis duit tu. Tapi dia jenis jampi duit banyak. Buat tak duit banyak tuan-tuan. Saya tanya, masjid dah harga 6 juta. Tu, dia tambah apa tanah tu tanah payah bakar tu. 70,000 lori tak lah dia buat. 10 juta pun. Habis 10 juta. Yang saya faham. Tu, dia buat taman kucing tu pun daya menarik. Tu dia ada tempat memanah, ada kandang kuda. Tu yang belakang 3-4 tingkatan. Dia kata dia cadang nak buat food court dengan padang permainan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan pada hari ini, sebenarnya banyak golongan ataupun individu yang dikategorikan sebagai orang yang rugi bila main bulan Ramadan. Kita ulang balik. Yang pertama, rajin puasa tapi malam hari malas nak lakukan solat sunat tarawih dan witir. Ada. Kalau tuan-tuan pergi cari memang ada. Yang kedua tuan-tuan, masa yang Allah bagi banyak ni dia tidak memanfaatkan dengan melakukan benda yang berfaedah, tetapi dia buat benda yang kurang berfaedah. Seperti banyak tidur lepas subuh, tidur lepas lohak, tidur. Aduh. Imam Ghazali kata tidur 5 jam. Dr. Fadilah Kamsah kata 6 jam lah. Dah malam sampai pagi tidur dah. Lepas subuh dah mengeluh pula. 6.30, 11.30, 5 jam. Saya lepas lohak kedua sampai 3, 8 jam. Dah cover dah tidur sesak untuk esok. Apa? Tu tak banyak tidur. Merapuh. Tu yang kata kemungkinan boleh melalaikan kewajipan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, rugi sebab tak ambil peluang untuk sembahyang berjemaah 5 waktu. Paling kurang 1 waktu macam saya sebut tadi. Mudah-mudahan sebagai menjadi titik permulaan untuk kita beristiqamah lepas ni. Naik 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Wallahualam. Tu pun dah 25 minit. Mudah-mudahan tazkirah saya ini memberi manfaat. Sudah pasti memberi manfaat kerana ini ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ilmu saya. Saya hanya menyampaikan insya-Allah. Jadi saya mengambil kesempatan tuan-tuan muslimat, jadi saya buat amal tabung lah. Jadi tabung tu untuk Tafsir Mutminah Sekolah Ustaz Syarilung di Kampung Pematang Warangan. Tuan, infaklah tuan-tuan. Kami nak cari dana untuk pasang pagar. Jadi tuan-tuan nak berwakaf boleh mai bagi duit kat saya. Sebab masuk tabung tu lebih pada sedekah. Wakaf, kok ada zakat yang belum dilunaskan ataupun zakat tahun ni, boleh mai bagi kat saya tuan-tuan. Dan kalau infak boleh masukkan tabung. Wallahualam. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam itu datang pada diri sendiri, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.